27 Januari anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara paparan Buletin Pagi hari ini, BN lebur rekod PH pada 4 PRK terdahulu. Lagi pelancong asing dilaporkan hilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Calon Barisan Nasional Ramli Mohamad Noor menang pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands selepas menewaskan 3 pencabar lain. Majoriti diperolehi BN pada PRK kali ini melonjak ke 3,238 undi berbanding hanya 597 undi. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Ramli bin Mohamad Noor dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya P078 Cameron Highlands. Sekian, terima kasih. Ramli berjaya mempertahankan kerusi milik BN menewaskan M. Manugaran dari Pakatan Harapan serta 2 calon bebas Wong Seng Yi dan Salihuddin Abdul Talib. Beliau memperolehi 12,038 undi manakala Manugaran mendapat 8,800 undi. Salihuddin dan Seng Yi pula masing-masing memperoleh 314 dan 276 undi sekaligus hilang wang pertaruhan. Kemenangan BN itu juga turut meleburkan rekod PH pada 4 PRK terdahulu. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu, Parlimen Cameron Highlands dimenangi Datuk C.C. Faraj dari BN, menewaskan 4 pencabarnya dengan majoriti 597 undi. Bagaimanapun, kerusi itu diisytiharkan kosong susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan kemenangannya selepas memutuskan berlaku amalan rasuah untuk mempengaruhi pengundi di kawasan berkenaan. Ramli Mohamad Noor yang ditemui media selepas pengumuman kemenangannya bersyukur dan pada masa sama berjanji untuk berkhidmat sebaik mungkin untuk penduduk Cameron Highlands. Kemenangan Ramli sekaligus menjadikannya ahli parlimen dari masyarakat orang asli yang pertama. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah mengundi Barisan Nasional. Selain daripada itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jentera-jentera Barisan Nasional, PAS, MIC, MCA yang telah membantu dalam menjayakan kejayaan saya ini. Saya tidak banyak nak bercakap, hanya insya-Allah saya akan berjanji akan berusaha untuk berkhidmat kepada masyarakat di Parlimen Cameron Highlands. PRK Cameron Highlands menyaksikan BN menang dan mengetepikan 3 lagi pencabar dengan majoriti 3,238 undi berbanding 597 undi yang diperoleh penyandang terdahulu Datuk C.C. Faraj. Turut mengiringi Ramli, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Suruhanjaya Pilihan Raya dalam pada itu menyifatkan PRK berkenaan sebagai satu peningkatan terhadap kesedaran rakyat dan parti politik terhadap proses pilihan raya yang lebih telus. Pengerusinya Azhar Azizan Harun berkata, walaupun terdapat beberapa isu dibangkitkan parti yang bertanding, namun secara keseluruhan pihaknya amat berpuas hati dengan perjalanan PRK ini. Terutama sekali dari segi awareness, dari segi keprihatinan parti-parti politik yang terlibat, calon-calon yang terlibat serta juga rakyat Malaysia mengenai Undang-Undang Kesalahan Beraya dan betapa pentingnya pilihan raya dijalankan secara telus, secara bersih dan secara adil. Azhar turut memaklumkan peratusan keluar mengundi pada kali ini lebih tinggi iaitu 68.79% berbanding 4 PRK sebelum ini. Mengenai gesaan bersih supaya SPR membuat laporan polis terhadap insiden calon PH memasuki pusat pengundian dengan memakai baju berlogo parti, Azhar berkata pihaknya akan mempertimbangkan perkara itu.
tindakan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya yang mengarahkan calon Pakatan Harapan M. Manogaran keluar dari pusat mengundi Tanah Rata kerana memakai baju dengan logo PH adalah wajar. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut menyokong tindakan itu berkata, ia adalah undang-undang yang harus dipatuhi oleh mana-mana calon yang bertanding. Calon-calon itu harus faham tentang peraturan dan proses SPR. Sebab itu saya menyokong tindakan segera SPR untuk mengambil tindakan. Justru Datuk Seri Anwar meminta calon yang akan bertanding atas tiket PH pada masa hadapan agar prihatin mengenai undang-undang berkaitan. Katanya bersandarkan pengalaman beliau ketika menjadi calon PH bagi Parlimen Port Dickson tahun lalu. Undang-undang tersebut tidak sukar dipatuhi. Bagaimanapun beliau memuji tindakan segera Manogaran untuk segera menukar pakaian selepas menyedari kesilapannya itu. Datuk Seri Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson ditemui selepas merasmikan pusat interaktif di Port Dickson Negeri Sembilan. Pada majlis ini beliau turut menyampaikan sumbangan komputer kepada 63 sekolah di seluruh Parlimen Port Dickson. Seorang pelancong Finland dilaporkan hilang selepas berkunjung ke air terjun Kampung Asah Mukut, Tioman Pahang Selasa lalu. Nikitin Alexis Ellis Veltri, 20, dipercayai ke air terjun terbabit selepas bertanya mengenai kawasan berkenaan kepada seorang penduduk tempatan sebelum mangsa dilaporkan hilang. Kehilangan Nikitin dilaporkan seorang penduduk tempatan kira-kira jam 1.50 petang semalam di Balai Polis Tioman. Difahamkan mangsa dengan seorang penduduk tempatan pada 21 Januari lalu dan membenarkan pelancong terbabit bermalam di rumahnya di Kampung Paya. Pelbagai barangan mangsa termasuk dokumen penting dilaporkan masih berada di rumah penduduk tempatan yang membenarkan pelancong terbabit berkemah. Berikutan laporan kehilangan itu, operasi mencari dan menyelamat mangsa dilancarkan mulai petang semalam. Operasi dan menyelamat telah dimulakan pada jam 3.30 petang. Pada petang ini, tumpuan operasi adalah di kawasan di mana mangsa kali terakhir telah ditemui, iaitu di Kampung Paya sehinggalah ke Kampung Tekik, lebih kurang radius 4 km lah, di mana pasukan penyelamat telah dibahagikan kepada 3 pasukan dalam membuat pencarian di kawasan hutan tersebutlah. Ini operasi mencari kita dapati ialah di dalam kawasan hutan walaupun terdapat lorong yang dilalui oleh penduduk tempatan lah. Jadi pasukan penyelamat telah mencari dan insya-Allah pada esok kita akan memperluaskan lagi operasi dan mencari penyelamat kita kepada Kampung Genting di mana lebih kurang radius 8 km daripada kawasan tersebut. Kehilangan pelancong ini mengimbau kes kematian 2 pelancong asing di Tioman yang menjadi tumpuan media asing. 4 Jun 2014, mayat pelancong Britain Gareth David Huntley, 34, ditemui di Kampung Juara, Tioman selepas dilaporkan hilang selepas ke air terjun Lubuk Teja pada 27 Mei. Pada 9 Ogos 2011, rangka seorang pelancong Perancis Stephanie Faure, 30, ditemui selepas 3 bulan hilang. Wanita terbabit dibunuh kejam dan mayatnya ditanam di sebuah gua di Kampung Tekik. 2 kanak-kanak lelaki ditemui lemas ketika mandi di Sungai Cenderamata 2, Likas, Kota Kinabalu. Pusat Operasi menerima laporan kehilangan kanak-kanak terbabit kira-kira jam 12.15 tengah hari semalam sebelum menghantar sebuah jentera bersama 9 anggota. Pasukan penyelamat di air PPDA digerakkan untuk kerja-kerja operasi mencari dan menyelamat dan berjaya menjumpai mangsa pertama pada jam 3.39 petang dari tempat mangsa ditemui hilang. Manakala mangsa kedua berjaya dijumpai oleh pihak Polis Marin pada jam 4.40 petang tadi, 15 km dari mangsa mula hilang. Kedua mangsa Muhammad Ashraf Abdullah 11 tahun dan Datuk Aliuddin Datuk Asana berumur 10 tahun disahkan meninggal dunia oleh pihak ambulans, seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kerajaan tidak mahu rakyat terus menjadi penerima bantuan tetapi mahu masyarakat dibangunkan dan akhirnya mampu berdikari. Bagi menjayakan usaha itu, kerajaan akan merangka pelbagai program bagi membantu keluarga dan masyarakat untuk menjadikan rakyat lebih sejahtera.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru. Pelbagai skim bantuan untuk orang miskin, miskin tegar, bantuan kanak-kanak, orang kurang upaya dan lain-lain. Kita belanjakan lebih daripada 1.3 bilion daripada bajet yang kementerian terima daripada kerajaan. Kita tidak mahu rakyat terus-menerus menjadi penerima bantuan. Kita mahu rakyat dibangunkan dan akhirnya berdikari. Mengulas mengenai kewujudan Pusat Khidmat Rakyat, beliau berkata pusat itu perlu terus memainkan peranan proaktif bagi menangani segala permasalahan yang dikemukakan rakyat. Yang amat penting kerana berperanan menjadi institusi yang menghubungkan di antara rakyat dengan kerajaan negeri dan persekutuan. Pusat khidmat juga harus menjadi pusat aktiviti ilmiah dan santai agar kehadiran Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan baru dapat dirasai oleh penduduk setempat. Menteri Industri Utama Teresa Kok akan mengadakan mesyuarat bersama Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah mengenai tindakan Kesatuan Eropah memboikot minyak sawit negara. Mesyuarat dijadual minggu depan itu bagi menentukan langkah menyelesaikan masalah terbabit. Mesyuarat terbabit akan turut disertai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli. Menurut Teresa, tindakan Kesatuan Eropah melarang penggunaan minyak sawit adalah tidak adil. Tindakan memboikot pengeksportan minyak sawit ke negara Eropah memberi kesan buruk kepada ekonomi negara sekiranya masalah terbabit tidak diselesaikan secepat mungkin. Beliau terdahulu menghadiri Bazar Tahun Baru Cina anjuran 8TV di Bukit Jalil, Ibu Negara. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad. Pegawai Eksekutif Media Prima TV. Bertemu kembali. Kemeriahan Majlis Perkahwinan Pasangan Pekak dan Bisu di Sungai Isap 2 Kuantan Pahang diserikan dengan keberangkatan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Majlis Perkahwinan Muhammad Hafizan Zaini dan Siti Nurbaya Muhammad Ho berlangsung di Dewan Menteri Perkampungan Sungai Isap 2 dan dihadiri lebih 1,000 jemputan. Ketika majlis berlangsung, keluarga pengantin dimaklumkan Sultan Pahang akan berangkat meraihkan pasangan terbabit. Sebaik tiba, Sultan Pahang kemudian mengiringi pasangan terbabit ke pentas utama untuk sesi bergambar. Baginda turut berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan diterjemah seorang ahli keluarga pengantin terbabit. Siti Nurbaya 24, anak sulung kepada 3 beradik dan semua ahli keluarganya termasuk bapa beliau Muhammad Ho Abdullah 54 dan ibunya Roslina Sulaiman 44 bisu. Ketika sesi temu bual bersama media menggunakan bahasa isyarat diterjemahkan keluarga terdekatnya, Siti Nurbaya memaklumkan sejak kecil dia mengunjungi rumah terbuka Aidilfitri Sultan Pahang dan bertemu baginda setiap tahun. Namun katanya dia tidak menyangka Sultan Pahang sudi berangkat ke majlis perkahwinannya semalam. Suaminya Muhammad Hafizan berasal dari Batu Pahat, Johor, bekerja sebagai pelika grafik dan pasangan terbabit berkenalan beberapa tahun lalu ketika sama-sama berkursus. Seorang sultan dan juga bakal Pihak berkuasa tempatan diingatkan supaya tidak tunduk kepada tekanan orang ramai yang meminta lebih banyak tong sampah disediakan di kawasan masing-masing. Kehendak itu tidak perlu dilayan kerana bilangan tong sampah sedia ada di beberapa kawasan seperti di kawasan perumahan, taman dan tempat awam sudah mencukupi. Saya memang minta PBT jangan manjakan rakyat Malaysia menghantar tong sampah kepada mereka. Bila excuse dia bila nak buang sampah tak ada tong sampah. No, they have to learn to bring the sampah to where the tong sampah is. So no more PBT untuk kasih tong sampah, Amit. Biar dia cari tong sampah. Beliau yang juga ahli Parlimen Ampang berkata permintaan itu dipercayai menjadi sebab 60% rakyat negara ini belum pandai membuang sampah dalam tong sampah. Masyarakat perlu menanam budaya orang cari tong sampah dan bukan tong sampah mencari orang. Terdahulu beliau hadir untuk melancarkan majlis pelancaran 3R on Wheels dan kad mesra. Semua keputusan berhubung pelantikan pemangku pengerusi PKR Pulau Pinang yang baru dibuat berdasarkan perlembagaan parti. Menurut ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar, hanya ibu pejabat PKR yang boleh mengesahkan isu pelantikan berkenaan kerana semua adalah mengikut garis panduan perlembagaan parti.
Saya fikir sudah dimaklumkan di peringkat headquarters, maka headquarters boleh saja mengesahkan segala-galanya berlangsung dengan baik. Okay? That's the last thing I'll speak on the subject. Anything else? Sahabat, seperti saya sebut, headquarters. Kerana semuanya mengikut garis panduan dan perlembagaan parti dan boleh merujuk kepada mereka. Okey, saya nak fokus kepada kerja dan tugasan. Beliau mengulas kenyataan bekas pengurusi PKR Pulau Pinang yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal, Mansur Osman, yang menyifatkan cara pelantikan itu sebagai suatu tindakan yang tidak betul. Nurul Izzah bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu dan menyatakan hanya ingin memberi fokus kepada hal ehwal kerja terutama di Permatang Pauh. 13 Januari lalu, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Cik dilantik pemangku pengurusi PKR Pulau Pinang yang baru menggantikan Nurul Izzah yang mengumumkan peletakan jawatannya Disember lepas. Terdahulu, Nurul Izzah merasmikan program bantuan makanan dan persekolahan My Kasih, Love My School serta program Kita Semula Recycle for Life di Sekolah Kebangsaan Mengkuang. Bertujuan mendidik masyarakat berkomunikasi dengan lebih baik, Yayasan Juwita menganjurkan Forum Komunikasi Dunia The Pocket Series. Forum berkenaan mengajak masyarakat bersedia untuk menghadapi perubahan mendadak daripada pelbagai bidang termasuk politik di seluruh dunia. Outcome yang kami harapkan daripada World Communication Forum ialah supaya masyarakat, supaya the society lebih cakna tentang how do you deal with radical changes, because it's not going to stop, it's going to continue. So that's why hari ini kita cakap pasal krisis communication, kita cakap pasal political communication, because this is what's happening every day and you notice it. Forum yang junung kali dianjurkan ini dirasmikan ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin. Beliau turut berkongsi pengalaman berhadapan dengan kritikan dan pendapat orang ramai di media sosial selepas berada di blok pembangkang. Selain daripada Khairi, turut menyampaikan perkongsian pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corporation, Datuk Najmuddin Abdullah, pensyarah Universiti Putra Malaysia dan Dr. Moniza Wahid. Forum kali ini sebahagian daripada promosi untuk forum lebih besar merangkumi panel antarabangsa yang bakal berlangsung pada Jun ini. Laporan antarabangsa. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, stesen kereta api dan lapangan terbang di seluruh China mula sesak dengan penumpang. Kira-kira 10.61 juta penumpang menggunakan perkhidmatan kereta api semalam, iaitu peningkatan 19% berbanding tahun lalu. Tempoh balik kampung sempena sambutan Tahun Baru Cina bermula pada 21 Januari lalu dan dijangka berakhir pada 1 Mac. Bagi menampung bilangan penumpang yang meningkat, perkhidmatan kereta api terpaksa menambah 728 jadual perjalanan. Kira-kira 162,900 penumpang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Beijing semalam. Bilangan penumpang pesawat meningkat kepada kira-kira 1.78 juta orang kemarin. Pelarian Rohingya di Bangladesh tidak boleh kembali ke Myanmar dalam masa terdekat kerana kempen keganasan terhadap kumpulan etnik Islam itu masih berterusan di Myanmar. Pelapor khas PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Profesor Yang Hee Lee berkata, kerajaan Bangladesh perlu meneliti rancangan jangka panjang berhubung masa depan kumpulan pelarian itu. Security forces on the Myanmar side of the border are engaging in an intimidation campaign in the apparent hope of driving this group out of the zero line and into Bangladesh territory. This includes shooting into the air to scare the community and blaring broadcasts which state that they are not Myanmar citizens and that they should leave Myanmar territory. Lee berkata demikian kepada pemberita selepas melawat kem pelarian di Cox's Bazar, selatan Bangladesh dan Basan Char, sebuah pulau terpencil di Teluk Bengal yang bakal diduduki pelarian Rohingya. Kerajaan Bangladesh bercadang membina penempatan baru di Basan Char untuk mengatasi masalah kesesakan kronik di Cox's Bazar. Tetapi pemerhati hak asasi
Manusia mengkritik rancangan itu kerana pulau itu terdedah kepada ancaman siklon yang kerap berlaku dan tidak mampu menampung mata pencarian untuk ribuan pelarian. Lee bagaimanapun menggesa kerajaan Bangladesh untuk mengadakan perbincangan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan agensi kemanusiaan sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Sejak Ogos 2017, kira-kira 730,000 etnik Rohingya melarikan diri dari wilayah Rakhine ke Bangladesh. Sukan, dengan saingan Liga Malaysia kini hanya berbaki kurang seminggu lagi, kebanyakan pasukan sudah mula menunjukkan persiapan rapi menjelang sepak mula 1 Februari ini. Paling dinanti semestinya sesi pengenalan pemain selain pelancaran jersey pasukan. Tampil sebagai juara bertahan Piala Malaysia, Perak semestinya antara yang menjadi tumpuan bagi kempen Liga Super musim 2019. 2 jersey diperkenalkan kepada penyokong The Boss Gaurus semalam di dataran Bandaraya Ipoh yang dibanjiri lebih 10,000 penyokong dengan Perak mengekalkan tradisi warna kuning sebagai jersey utama pasukan selain warna hitam sebagai jersey kedua pasukan melambangkan warna bendera negeri. Dan ada lagi satu set jersey yang akan kita pamerkan kemudian yang lebih eksklusif kerana ianya akan kita gunakan sebagai jersey pertama untuk Asian Champions League nanti. Tambah Datuk Seri Ahmad Faizal, jersey ketiga Perak yang dikatakan berwarna putih akan dilancarkan dalam satu majlis lain sebelum Perak memulakan aksi kelayakan Liga Juara-Juara Asia ACL nanti. Pada majlis pelancaran jersey pasukan semalam, kelainan ditampilkan Persatuan Bola Sepak Perak PAFA apabila turut menyelitkan mesej kepada masyarakat iaitu quit smoking dan stay water. Majlis pelancaran jersey semalam disempurnakan sendiri Datuk Seri Ahmad Faizal, turut disertai kesemua barisan pemain The Boss Gaurus bersama jurulatih Mehmet Durakovic. Selain itu, majlis turut diserikan lagi dengan penampilan beberapa artis ternama tanah air termasuklah Rafiq, Dato' Awi dan Ella. Perak selaku juara Piala Malaysia musim 2018 sudah tentu mahukan pencapaian lebih baik untuk kempen Liga kali ini. Lebih-lebih lagi, kejayaan mara ke pusingan kelayakan ACL sudah pasti tidak mahu dipersihkan Perak semestinya mengimpikan kemaraan kesayangan utama. Turut mengadakan sesi pengenalan pasukan dan pelancaran jersey satu lagi pasukan dari utara yang juga juara 3 kali Liga Super, Kedah. Dan bagi Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, kejuaraan pastinya menjadi sasaran utama pasukan. Tidak ketinggalan misi bagi mengekalkan keharmonian pasukan di setiap lapisan. Harmoni ini bermaksud tidak ada mana-mana pihak yang terpinggir, yang masalah mungkin berpuak-puak dan sebagainya. Hubungan antara pengurusan dengan pemain ataupun hubungan dengan coaches dan kawan-kawan seperti itulah yang kita nak harmonikan semula, dan usaha itu telah pun kita mulakan sejak tahun lepas lagi. Perlawanan pramusim katanya menampakkan corak permainan yang ditunjukkan ke semua pemain termasuk pemain import dengan mengambil semangat keharmonian. Datuk Seri Mukhris berkata demikian selepas melancarkan jersey dan memperkenalkan penaja KFA musim 2019 di hadapan lebih 300 penyokong hijau kuning. Pasukan Lang Merah telah memperkenalkan jersey hijau kuning sebagai jersey tuan rumah, jersey merah sebagai jersey kedua dan jersey hijau sebagai jersey alternatif. Dalam pada itu, tumpuan terhadap pasukan dari Pantai Timur, Kelantan pula lebih terarah kepada pengumuman pelantikan Marko Krajevic selaku jurulatih pasukan baru The Red Warriors. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA melantik Marko Krajevic, bekas jurulatih klub Ballistic Khalsa FC, untuk mengemudi Kelantan dalam saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Menurut Presiden KAFA Bibi Ramjani Ilyas Han, jurulatih kelahiran Croatia yang juga bekas jurulatih klub Ballistic Khalsa itu diharap dapat membantu dalam merencana strategi yang lebih baik untuk mengembalikan semula kekuatan dan kecemerlangan pasukan. Bagi saya, Marko ni pertama sekali adalah direkomendkan oleh Job, yang mana saya rasa dia pun ex-player dan juga dia pun boleh berbahasa Melayu. Saya rasa dia pun 2-3 tahun sebelum ni pun dia bersama dengan pasukan negeri Kelantan juga, dan
saya yakinlah dia akan boleh bawa pasukan negeri Kelantan. Khalfa bersetuju mengikat kontrak Krajovic yang juga bekas pemain Kelantan pada 1991 hingga 1994 selama 2 tahun untuk mengemudi TRW musim ini. Untuk rekod, Krajovic memulakan karier sebagai jurulatih di 2 kelab Liga Singapura, Liga S pada tahun 2012 dengan Woodlands Wellington selama 2 tahun serta pernah mengemudi kelab Ballister Khalsa selama 4 musim. Krajovic juga pernah menjulang Piala Liga S bersama Balestier pada 2014. Selepas 25 tahun, Marco kini kembali menjadi ketua jurulatih baru TRW selepas Yusri Cekla beralih angin mengemudi Kuala Lumpur musim ini. Di majlis itu, Khalfa turut melancarkan 3 jersey iaitu merah, putih dan biru sebagai warna rasmi pasukan itu musim ini disempurnakan Presiden Khalfa Bibi Ramjani di hadapan ribuan penyokong. Skuad TRW musim ini turut diperkuat bekas penyerang Pahang dan Melaka United Fauzi Roslan. Sementara pemain import pula terdiri daripada Casio Francisco de Jesus dari Brazil, Flavio Beck Brazil dan Mustafa Zazai dari Afghanistan. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Siti Khadijah Jaafar. Selamat berhujung minggu. Salam hormat dan Assalamualaikum.